Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sidang pendengar, rakan-rakan, sahabat-sahabat, ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang berkesempatan bersama-sama pada malam ini. Apa khabar semua? Semoga semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan ceria-ceria bersama keluarga tersayang, dan semoga dipermudahkan serta dijauhkan kita semua daripada segala musibah, termasuklah wabak bencana COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Maka tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini saya tertarik untuk membawakan isu-isu tentang rumah tangga, yang mana kita sedia maklum, bila sebut tempoh kuarantin, kita akan sentiasa dekat bersama keluarga kita. Maka suami dekat dengan isterinya, isteri dekat dengan suaminya, dan ibu ayah dekat dengan anak-anaknya serta ibu bapanya. Maka sebab itulah kita tak akan lari daripada selisih pendapat, salah faham, dan mungkin ada sedikit pertengkaran. Sebab itu lumrah dalam rumah tangga kita. Kita jangan ingat bila mana kita berkahwin semuanya indah-indah belaka. Tak kira lah ustaz ke, tak kira lah siapa-siapa pun, datuk ke, tan sri ke, semua akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sedikit ujian. Sebab itu bila mana kita diuji dalam hubungan suami isteri, maka sudah pasti dan selepas Allah uji, Allah akan berikan nikmat yang banyak, Allah akan berikan ganjaran yang hebat, dengan syarat kita banyakkan bersabar dan kita banyakkan muhasabah diri. Sebab itu saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan, tajuk malam ini bertajuk 10 larangan suami isteri ketika bertengkar, ataupun 10 larangan suami isteri ketika bergaduh. Pertama, bila mana bertengkar, bergaduh, maka perkara pertama sekali, pantang larang yang pertama adalah jangan hina ibu dan ayah pasangan kita. Bila mana kita bergaduh, tuan-tuan dan puan-puan, jangan sekali-kali kita libatkan mak ayah pasangan kita. Jangan kita hina mak ayah isteri kita. Jangan kita hina ibu dan bapa suami kita. Ini perkara yang patut kita elakkan. Contoh, bila kita bergaduh, sebut menyesal aku terima pinangan mak bapak engkau dulu. Tu tak mahu. Perkara macam ni kita elakkan. Jangan sekali-kali kita sebut. Ini pantang larang yang pertama. Yang kedua, jangan mengungkit. Jangan mengungkit. Termasuklah apa-apa saja pemberian kita kepada pasangan kita. Seorang suami isteri yang bertengkar, yang bermasam muka, pertama sekali jangan mengungkit. Contohnya, kita mengungkit baju dan seluar tu, siapa yang beli kan, ingat sikit. Jangan cakap macam tu. Termasuklah kita kata gelang, cincin, awak ingat sikit, cincin yang awak pakai tu siapa belikan? Saya yang belikan. Tak mau. Maka kalau kita mengungkit, maka kita dah jadi tak ikhlas dalam kita memberi. Anggap apa yang kita dah berikan cukup. Allah Ta'ala nilai segala apa yang kita hadiahkan. Apa kita nak mengungkit. Contoh, kalau isteri marah kat suami, dia mengungkit. Awak tahu tak selama ni siapa yang masakkan untuk awak? Saya yang banyak masak. Ini kita mengungkit. Hilang pahala apabila kita tak ikhlas. Baik. Yang ketiga, pantang larang yang ketiga, kalau seorang suami isteri yang bergaduh, bertengkar, jangan sekali-kali kita sebut ini last kita jumpa. Lepas ni aku tak nak jumpa kau lagi. Jangan. Ini berkait dengan lafaz. Sama ada lafaz yang sharih, lafaz yang jelas, ataupun lafaz kinayah. Ketika mana seseorang itu berniat untuk menceraikan isteri dan suami dia. Kadang-kadang ayat-ayat macam ni, walaupun tak jelas, tetapi kalau ada niat, maka tuan-tuan dan puan-puan, kena disahkan di mahkamah syariah. Sebab tu jangan sekali-kali kita
bercakap perkataan yang boleh merosakkan hubungan suami isteri. Ataupun kita sebut pergi kemas baju tu, pergi balik rumah mak awak. Jangan, ya. Sebab kalau ada niat, maka mahkamah syariah akan melihat tersebut membawa kepada perceraian ataupun sebagainya. Termasuklah kita mesej secara WhatsApp, secara SMS, ya, secara Facebook dan sebagainya. Maka sebelum kita cakap, sebelum kita buat, jangan kita terlepas, ataupun lebih baik kita fikir dulu sebelum kita cakap. Dan pertama, yang seterusnya, lafaz taklik. Banyak berlaku hari ini, pasangan suami isteri melafazkan lafaz taklik. Contohnya, kalau kamu keluar daripada pintu ni, maka jatuhlah talak. Maka ini lafaz taklik, lafaz yang mengikat. Tak kenanya kalau isteri keluar rumah, jatuh dah. Semua tu kena elakkan. Jangan kita lepas cakap. Lepas tu kita fikir dulu sebelum cakap. Ini pantang larang. Yang keempat, bila mana kita bergaduh, bertengkar, jangan sekali-kali bertengkar di hadapan anak-anak. Ini kita kuarantin kat rumah. Semua ada kat rumah. Anak-anak kita semua balik daripada universiti, daripada semua duduk sini. Yang dulu kalau sekolah, sekarang ni duduk kat rumah, semua kat rumah. Daripada pagi sampai ke malam. Tidur, bangun, jumpa, balik. Sebab tu kalau suami isteri bergaduh, bertengkar, jangan sekali-kali bergaduh di hadapan anak-anak. Kan? Kalau kita tengok video tu, kadang isteri tarik rambut suami, terbalik. Suami tarik rambut isteri, kan? Baling pinggan, baling mangkuk, ya. Yang paling teruk bila sepak terajang, pukul, lebam biji mata. Datang pejabat agama tutup. Kan? Macam mana? Pendam perasaan seorang-seorang. Sebab itu suami, saya nasihatkan suami lah, marah macam mana pun jangan sekali-kali kita naik tangan. Jangan sekali-kali kita pukul isteri kita. Dia dah penat masak untuk kita, basuh pakai baju kita, gosokkan baju kita, lipat kain, ya, kemas rumah. Kadang-kadang suami ni dia tak fikir penat isteri. Bila mana isteri tu berletih, cepat sangat naik tangan. Kadang-kadang sebab itulah kita kena contohi macam mana Rasulullah SAW, seperti Sayyidina Umar Al-Khattab misalnya, seorang sahabat Nabi yang dikenali sebagai seorang sahabat yang garang. Ya, Sayyidina Umar Al-Khattab ni seorang sahabat yang garang. Ketika mana ada seorang lelaki nak bertemu dengan Sayyidina Umar untuk mengadu perihal rumah tangga dia, tiba-tiba bila sampai rumah, dia kedengaran suara isteri Sayyidina Umar berletih pada Sayyidina Umar. Maka dia pun ambil keputusan untuk balik. Tapi Sayyidina Umar perasan, dia datang. Sayyidina Umar tanya, apakah hajat kamu wahai saudara? Dan lelaki tersebut mengatakan bahawa aku nak mengadu perihal isteri aku yang kuat berletih, tetapi aku melihat kau pun sama dileteri oleh isteri kamu. Apa kata Sayyidina Umar? Dia kata apa? Isteriku ni dah banyak membantu menguruskan rumah tangga, kan? Masak untuk aku, jaga anak-anak aku, siapkan pakaian aku, uruskan rumah, kebersihan. Jadi setakat leteran itu, ya, tidak memberi apa-apa kesan pun. Dia berletih tu, tuan-tuan isteri kita ni berletih kadang-kadang untuk melepaskan penat dia, melepaskan lelah dia, penat. Anggaplah leteran isteri ni ibarat hiburan. Kita dengar je. Tak lama pun, kadang-kadang sejam, kadang-kadang setengah jam, letih. Dah lama tidur. Dah sihat dah, alhamdulillah. Baik, itu pantang larang yang keempat. Jangan kita bertengkar di hadapan anak-anak. Jaga juga ayat-ayat, kata-kata, jangan maki hamun, sehingga anak-anak dengar. Nanti kan anak-anak dia akan bawa kat sekolah nanti. Bila mana anak-anak sebut perkataan yang tak elok, kan, kata siapa ajar? Mak ayah ajar. Sebab apa? Mak ayah bergaduh depan anak-anak. Okey. Yang kelima, patalan yang kelima, kita marah ni tuan-tuan, elakkan kita berdiri semasa sedang marah. Sebab itu ada hadis Nabi SAW, hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud,
disebutkan iza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis. Apabila seorang daripada kamu marah sedang dia berdiri, maka duduklah. Fa in dhahaba anhu al-ghadabu wa illa falyattaji'. Jika marahnya berhenti, maka elok, baik. Jika belum berhenti, maka hendaklah dia berbaring. Sebab itu kalau seorang itu tengah berdiri dalam keadaan dia sedang marah, maka kita suruh duduk, bertenang dulu. Dan banyak cara kita nak mengatasi marah ni, antaranya sentiasa membaca ta'awuz. Mana kita marah, selalu kita sebut na'udzubillah minasyaitanir rajim. Yang ketiga, kalau kita sedang bergaduh, bertengkar, kalau kita sedang marah, kita takut lebih teruk berlaku, maka tinggalkan tempat yang kita marah tu, duduk sebentar kat luar rumah kejap. Tapi jangan fikir dah kopi, nanti kena tangkap polis pula, kan. Duduk depan rumah je, depan rumah kan ada kursi tu, depan rumah, dekat beranda kereta tu, duduk kejap, tenangkan perasaan, ya. Kemudian ambil wuduk ketika mana sedang marah, ambil wuduk. Marah ni sifat dia api. Mana kita nak legakan marah ni dengan ambil wuduk, dengan menggunakan air, ya. Dan kemudian diam dan jaga lisan. Sebab tu ada Nabi sebut iza ghadaba ahadukum falyaskut. Jika kalian marah, diamlah. Diam lebih baik. Orang yang diam ni dia telah menyelamatkan sebahagian hidup dia. Sebab orang yang diam ni orang yang menjaga kata-kata dia. Bahkan orang yang menahan marah, Nabi ada sebut la taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka kamu akan masuk syurga. Hadis sahih riwayat At-Tabrani. Orang-orang yang tak marah ni, orang dia disebut sebagai orang yang ahli syurga. Sifat ahli syurga, dia tak suka marah-marah. La taghdab. Sebab itu bila sebut la taghdab, kita sebut pada istilah taghdab. Kedua, la tahzan, sejuklah dia. Kemudian la takhaf, jangan takut. Dan ada satu lagi nak pujuk isteri ni, kita dah sebut la taghdab, jangan marah. La tahzan, jangan bersedih. Yang ketiga, Lazada. Lazada. Tahu tak Lazada ni apa, tuan-tuan dan puan-puan? Lazada tu yang online shopping tu lah. Lazada, Shopee tu kan. Tapi jangan serius sangat, saya gurau je. Lazada. Kalau kita tunjukkan Lazada kat isteri kita, senyum dia, tuan-tuan. Tapi tengok pada kemampuan juga, ya. Kalau adalah asyik Lazada je, berat juga, baik. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, yang keenam, bila mana kita bergaduh suami isteri, pantalarang yang keenam, jangan hina isteri ataupun suami, jangan hina pasangan kita. Makna hina pasangan ni, jangan hina fizikal dia, kan. Jangan hina kan isteri kita badan yang hina, kata dah le badan macam peti ais, astagfirullahalazim, tak baik. Ataupun kita hina suami kita, jangan dah le hidung macam serombong kapal, astagfirullahalazim, tak baik tentu, ya. Jangan sebut tak padan gemuk pendek lah, Allahu Akbar, tak pandai muka berjerawat lah, ya, hina tubuh badan dia. Kebanyakan orang pasangan yang datang ke pejabat agama, kebanyakannya berpunca daripada kata-kata dia. Suka menghina, suka maki hamun, suka merendah-rendahkan. Jangan, tuan-tuan, ya. Kita kalau menghina fizikal seseorang, kita telah menghina ciptaan Allah SWT. Allah Ta'ala telah menciptakan kita yang terbaik, yang sebaik-baik kejadian. Kita pula jangan kita merendah-rendahkan ciptaan Allah SWT. Ini kita cakap orang tu tak cantik, lambat laun kita pun tak cantik juga, tuan-tuan. Kecantikan yang ada pada kita ni pun tak kekal lama, kan. Sementara masih muda, sihat, cantik, okeylah. Tapi lambat laun, tuan-tuan dan puan-puan, boleh tentu kita akan kekal cantik selama-lamanya. Sebab tu jangan bangga dengan apa yang ada pada diri. Jangan menghina orang. Yang ketujuh, pantalarang yang ketujuh, kalau kita ada bergaduh dengan suami isteri, jangan meninggikan suara. Bergaduh tu jangan terpekik-pekik, ya, sampai satu kampung dengar. Jangan menengking-nengking, ya, macam cerita P. Ramlee itulah, ya. Jangan kita
marah-marah suami isteri sampai jiran sebelah dengar dan sebagainya, ya. Sebut sampai orang lain dengar, ya. Isteri tu marah suami sebut jantan tak guna lah, kan. Macam-macam lah nak sebut ni tuan-tuan, banyak contohnya. Allahu Akbar. Dan antara orang yang menjaga suara dia kalau dia marah pun dalam keadaan tidak terlalu kuat suara, jangan meninggi-tinggi, dan dijaga kata-kata dia. Ada satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, wa man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, berkatalah yang baik-baik ataupun diam. Kerana diam lebih baik daripada berkata-kata. Baik, yang ke-8, jangan lama-lama bergaduh, ya. Jangan lama-lama, jangan lebih 3 hari lah, senang cerita. Kalau kita ni suami isteri, tuan-tuan dan perempuan bergaduh tu biasa. Ni tak bertegur siapa tu biasa, kan. Kadang-kadang isteri tidur bilik 1, suami tidur bilik nombor 2. Kadang-kadang suami tidur atas isteri tidur atas katil, suami tidur bawah. Tu biasalah dalam hubungan suami isteri. Tapi jangan lama-lama dalam bergaduh. Jangan lebih 3 hari. Jangan mengajuk lama-lama. Macam kisah Pak Malau dan Damak tu, ya. Antara perkara kita, yang terbaik, ya, bila mana kita bergaduh, kita ingat balik kenangan lama kita, kenangan bercinta kita, kenangan indah-indah waktu honeymoon dulu, ya. Itu antaranya lah. Yang ke-9, jangan sekali sebut nak kahwin lain. Jangan sekali sebut nak kahwin lain semasa bergaduh. Bergaduh, kalau macam tu abang kahwin lain lah. Astaghfirullahaladzim. Jangan, tuan-tuan dan puan-puan. Kita telah melukakan hati isteri kita. Isteri kita tu dah terluka. Kita cakap macam tu lagi, tuan-tuan, robek hati dia. Allahu Akbar. Dan sekali kita cakap macam tu. Belum tentu, tuan-tuan, kalau kita kahwin lain pun kita tak bergaduh macam ni. Mungkin lebih teruk daripada apa yang kita hadapi dengan isteri kita sekarang ni. Sebab itu, hargailah isteri kita, tuan-tuan dan perempuan. Dia bergaduh, dia marah, dia merajuk, itu semua lumrah. Kalau kita pujuk, ya, kita berkasih sayang, kita ada sifat toleransi, hormat menghormati, insya-Allah rumah tangga kita akan jadi lebih bahagia, lebih selamat. Iaitu antara lain, kita nak eratkan hubungan suami isteri ni, makan sama-sama, makan satu meja, makan bersuap. Dah lama kan kita tak makan bersuap. Makan bersuap ni sunnah Nabi SAW. Jangan kita malu dan segan untuk bersuap depan anak-anak. Lebih baik biarlah anak-anak tu tengok, kan, mak ayah ada bersuap-suap. Lambat laun bila kita dah tua, anak-anak kita pula yang akan suapkan untuk kita, kan. Ini perkara yang positif. Kemudian mandi sama-sama, minum gelas yang sama, tidur sama-sama, jalan sama-sama. Walaupun duduk kat dalam rumah, sentiasa pegang tangan isteri kita. Isteri kita tengah potong bawang, tengah masak tu, peluk daripada belakang. Tapi pastikan masa peluk tu, janganlah isteri tu pegang pisau. Nak pula isteri tu, dia kuat melata. Kan ada pergi hospital pula, pisau tergodok kat perut tu. Astaghfirullahaladzim. Na'udzubillah min zalik. Pegang isteri, peluk isteri, gajin-gajin, cium isteri. Dia penat. Kadang-kadang, tuan-tuan dan perempuan, isteri kita ni penat, tapi dapat ciuman kita ni, Allahu Akbar, dia rasa dihargai, seronok. Kan, kita ni pula asyik minta ke darah je, makan, minum, makan lagi, tidur, bangun, makan, tidur. Kada video tu, makan, tidur, bangun, makan, tidur, bangun, makan lagi, tidur, bangun. Tuan-tuan dan puan-puan, isteri kita tu pun penat, asyik masak untuk kita je. Kita ni tengok isteri kita tengah baring, cium dia, kan, cium kat dahi dia, kan, isteri kita, kan, itu boleh melembutkan hati dia, dia rasa dihargai. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, yang 10, pantalan yang ke-10, elakkan, ya, dari mana kita bergaduh, kita mengadu pada orang luar selain ahli keluarga kita. Jangan sekali-kali kita mengadu dekat orang luar, ya, kawan-kawan kerja, kawan sekolah, universiti, cerita aib pasangan kita. Kalau boleh kita selesai secara baik. Kalau tak boleh, pergi pejabat agama, itu lebih baik.
Kadang-kadang kita libatkan orang kita tak kenal ataupun kawan-kawan sekolah kita. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, syaitan iblis ni dia akan usaha untuk merosakkan rumah tangga kita. Kadang-kadang kehadiran orang ketiga lebih mengerukan keadaan. Sebab itu kita pergilah mengadu pada orang yang kita percaya, mengadulah di tempat-tempat yang sebetulnya di pejabat agama, ya, berjumpa dengan ibu ayah, mak ayah ataupun mak mertua, mengadu hal masalah rumah tangga. Mudah-mudahan tuan-tuan rumah tangga kita akan jadi lebih bahagia, lebih harmoni dan lebih sakinah, tenang, mawaddah warahmah. Dan ada satu hadis bila mana kita ni berakhlak mulia, dan kita nak bahagia, ada satu dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un minas sa'adah, 4 tanda bahagia, al-mar'atu salihah, isteri yang solehah, wal maskanul wasi', tempat tinggal yang selesa, wal jaru salih, jiran yang soleh, al-hani wa arba'un minasyaqawah, kenderaan yang elok, kan, wal markabul hani, kenderaan yang elok. Itu 4 tanda bahagia: isteri yang soleh, tempat tinggal yang baik, jiran yang soleh, dan kenderaan yang baik. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Tuan-tuan dan puan-puan, cukup sekadar tu saja. InsyaAllah kita bertemu lagi pada masa akan datang. InsyaAllah kita cubalah sedaya upaya sampaikan pada sahabat-sahabat kita. Dan ini untuk peringatan untuk diri saya juga, yang berkeluarga. Mudah-mudahan kita semua dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mau minta maaf, minta ampun sekiranya terkasar kata, tersilap bicara. Apa yang baik datang pada Allah, yang kurang datang pada diri saya sendiri. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna na'udzubika minal jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.